Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Tuan Yang Terutama, Ketua Pesuruhjaya Bombakar Hormat, Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Dipersilakan Tuan Yang Terutama Tun ke pentas untuk menerima hormat diraja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesra, dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Terutama, Ketua Pesuruhjaya Bomba Kehormat, Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Yang berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Yang berhormat Datuk Haji Rosli bin Isa, Siusaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang berbahagia Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Wira M. Nur Azman bin Taib, Ketua Siusaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Yang Maksya Datuk Seri Abdul Wahab bin Haji Mat Yassin, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia, Timbalan-timbalan Ketua Siusaha, Yang Amat Setia Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Sia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Datuk Teknologis Nazili bin Haji Mahmud, Pengarah Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan, Persekutuan dan Negeri, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Majlis turut merakamkan setinggi-tinggi peragaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang atas kesudian hadir menjayakan majlis pada hari yang penuh bermakna ini. Sesungguhnya, kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan hadirin sekalian amatlah besar maknanya kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hadirin yang dihormati, semoga majlis beroleh keberkatan dan para hadirin diberikan kesejahteraan. Berikutnya merupakan bacaan doa. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Penguasa Bomba Luqman bin Ramli, Pegawai Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum Tuan-Tuan Matun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala fiha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza. A ilahum ma'allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Dengan namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. An nastaudi'uka wa nastahfizuka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Bersempena Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam dan sambutan Jubli Perak Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Kepadamu ya Allah kami bermohon agar majlis ini mendapat naungan rahmat-Mu. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan. Ya Allah, bersempena majlis yang bersejarah ini, kami memohon rahmat keberkatan bahawa dengan pengoperasian Pangkalan Udara Wilayah Utara ini akan meluaskan keupayaan serta bakti kami, memertabat perkhidmatan awam, memelihara harta dan nyawa di serata negeri dengan iltizam ibadah maqbulah untuk-Mu ya Rabbul Izzati.
Mudah-mudahan manfaatnya nanti untuk sekalian rakyat dan pertiwi dengan hikmat kebombaan dan penyelamatan yang unggul, profesional dan berkualiti. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepadamu jua kami pohonkan maghfirah keampunan atas kedaifan manusiawi. Jadikanlah setiap jejak langkah kami penuh ikhlas wa tawakkuli. Teguhkanlah hati kami dengan sifat ihsan, beramanah, berani dan berintegriti. Arahkanlah gerak langkah kami agar sentiasa di bawah petunjuk-Mu ya Ilahi. Semoga segala usaha dan perancangan kami mengangkat martabat perkhidmatan awam, membawa kepada kecemerlangan kesejahteraan masyarakat madani. Allahumma antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, berkat keagungan-Mu serta sifat rahim-Mu, peliharakanlah negara kami dari malapetaka dan mara bahaya, sama ada dari lautan, daratan dan udara. Kami juga pohonkan kepadamu akan keselamatan, kesejahteraan dan keberkatan kepada seluruh pemimpin negara dan negeri ini. Semoga rakyatnya sentiasa bersatu hati, berakhlak mulia dan berbudi pekerti, serta sejahtera sentosa di bawah riayah pemeliharaan-Mu. Rabbana ati nufusana taqwaha wahdiha subulaha fa anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Tuan Yang Terhormat dan hadirin yang dihormati, mengumumkan perbarisan keluar kawalan kehormatan bomba. Hadirin sekalian, kawalan kehormatan bomba pada pagi ini terdiri daripada 2 pegawai dan 99 anggota pelbagai pangkat, diketuai oleh penguasa kanan bomba 2, Muhammad Firdaus Khan bin Anwar Khan. Mengiringi kawalan kehormatan bomba adalah pasukan pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di bawah pimpinan penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najabah bin Zuil. Tuan Yang Terhormat dan hadirin yang dihormati, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada hari ini diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri Abdul Wahab bin Haji Mat Yassin, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi
cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Lokman, pembaca doa yang mendoakan kesejahteraan kita semua. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Ketua Pesuruhjaya Bomba Kehormat Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, yang berbahagia Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Wira M. Nur Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, yang berhormat Datuk Haji Rosli bin Isa, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ahli-ahli yang berhormat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia timbalan-timbalan Setiausaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, yang amat setia timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang setia penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Datuk Teknologis Nazili bin Haji Mahmud, Pengarah Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang bahagia ketua-ketua jabatan persekutuan dan negeri, tuan-tuan dan puan-puan hadirin khususnya dari negeri Pulau Pinang yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, sukalah saya merakamkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga khusus kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak di atas kesudian hadir. Walaupun difahamkan jadual Yang Terutama Tun begitu padat pada hari ini, kerana selepas ini ada lagi majlis yang Tun akan hadir. Walau bagaimanapun, Tuan Yang Terutama Tun tetap sudi hadir ke majlis dan sudi pula menyempurnakan majlis perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada pagi yang ceria ini. Alhamdulillah, dengan kehadiran Tuan Yang Utama Tun, cuaca semalam mendung, hari ini cerah berkat kehadiran Tuan Yang Utama Tun. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun amatlah besar maknanya dan merupakan satu lakaran sejarah kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ianya telah memberikan satu suntikan semangat dan dorongan untuk Wira Merah terus memberikan khidmat kebombaan dan penyelamatan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat di negara ini. Di kesempatan ini, saya juga ingin menzahirkan rasa bangga dan terima kasih di atas usaha dan komitmen Tuan Yang Terutama Tun, bukan sahaja di majlis ini, malah sebelum ini juga turut sudi berangkat ke majlis-majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan kepada tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan rasa penuh kesyukuran saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya jua dapat kita bersama-sama meraihkan majlis perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak bahagian Utara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Saya turut mengalu-alukan kehadiran pengurusan tertinggi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri KPKT, yang turut bersama-sama kita bagi menjayakan majlis bersejarah ini.
Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu jemputan, juga rakan-rakan kolaborasi strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang hadir menyatakan sokongan kepada jabatan ini. Saya difahamkan semua alumni bahagian udara juga dijemput untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Tahniah saya ucapkan kepada Jawatan Kuasa Penganjur. Hadirin yang dihormati sekalian, cadangan memperoleh aset udara seperti helikopter telah bermula pada tahun 1997, yang mana pada ketika itu negara kita sedang dilanda bencana jerebu panjang rentetan dari kebakaran hutan yang berlaku di Malaysia dan Sumatera, Indonesia. Pada 18 Mac 1998, sejarah telah dilakar apabila mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan pembelian 2 unit pesawat helikopter buatan Rusia iaitu model Mi-17 untuk kegunaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bertitik tolak dari situ, unit udara bomba dan penyelamat Malaysia telah dibentuk dan mula beroperasi sepenuhnya pada 10 September 1998. Apabila kedua-dua helikopter yang dinamakan Enggang dan Pekaka secara rasmi diserahkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri pada ketika itu. Di awal pengoperasian unit udara ini, pesawat-pesawat milik Jabatan Bomba ini dikendalikan oleh pasukan anak kapal Tentera Udara Diraja Malaysia dan pasukan teknikal Aerot Sdn Bhd. Unit udara Jabatan Bomba terus berkembang dan mula menerima pesawat-pesawat baharu, bermula dengan satu unit Agusta A109E pada tahun 2003, 2 unit Mi-171 tahun 2005, 2 unit Agusta AW139 pada tahun 2010 dan 2 unit Agusta AW189 pada tahun 2018. Sehingga kini Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mempunyai 9 buah helikopter untuk digerakkan bagi operasi kebombaan dan penyelamatan. Sedar akan keperluan penting pengoperasian unit udara ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah membuat cadangan penstrukturan perjawatan baru kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, dan sejarah sekali lagi terlakar pada tahun 2008 apabila bahagian udara telah ditubuhkan sebagai entiti utama pentadbiran pengkalan udara dengan perjawatan baru secara keseluruhannya yang berpusat di Pengkalan Udara Subang. Sehingga kini bahagian udara mempunyai pejawatan sebanyak 239 orang keseluruhannya dengan bahagian udara 23 bahagian udara 23 pejawat 20 bahagian udara 23 perjawatan, Pengkalan Udara Wilayah Utara 60 perjawatan, Wilayah Tengah 98 perjawatan, dan kelulusan terbaru bagi Pengkalan Udara Miri seramai 58 orang termasuk juru terbang. Evolusi kepada fungsi dan peranan bahagian udara terus berkembang pesat, dan pada tahun 2009 apabila Pengkalan Udara Bertam yang kini dikenali sebagai Pengkalan Udara Wilayah Utara telah siap dibina dan beroperasi sepenuhnya. Pengkalan udara ini dibina di atas tapak berkeluasan 40 ekar dengan kos projek keseluruhan RM30.5 juta, dan terkini Pengkalan Udara Wilayah Tengah di Subang, Selangor sedang dalam pembinaan dengan kos sebanyak RM33.5 juta dan dijangka siap pada awal tahun 2025. Pengkalan Udara Wilayah Utara ini dilengkapkan dengan bangunan hangar yang terdiri daripada ruang pentadbiran dan operasi penerbangan, ruang kemudahan operasi unit udara, hangar pesawat, ruang pengurusan kejuruteraan pesawat dan kemudahan-kemudahan yang lain.
Kini Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mempunyai 3 pengkalan udara yang beroperasi sepenuhnya, iaitu Pengkalan Udara Wilayah Tengah di Subang, Pengkalan Udara Wilayah Utara di Bertam ini, dan Pengkalan Udara Wilayah Sarawak di Miri. InsyaAllah pada masa akan datang, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia bersama Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan akan mengangkat cadangan untuk membina beberapa pengkalan udara baru bagi memenuhi keperluan di zon selatan, zon timur dan di Sabah. Hadirin yang dihormati sekalian, seiring dengan pembangunan teknologi moden pada masa kini juga, bahagian udara juga telah melalui transformasi bagi menyesuaikan fungsi dan peranannya dengan pembangunan lanskap semasa dalam bidang kebombaan dan penyelamatan. Pada tahun 2021, secara rasminya, unit drone Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia di bawah kendalian bahagian udara ini telah dilancarkan dan dimanfaatkan dalam operasi-operasi kebombaan dan penyelamatan. Lebih membanggakan, pada tahun ini Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia juga telah melancarkan Emergency Medical Air Ambulance and Rescue Services (EMAS) yang pertama, di mana ia memberi manfaat yang sangat besar dalam pengurusan bantuan kemanusiaan dan perubatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kejayaan demi kejayaan dilakar oleh unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia bertepatan dengan visi jabatan ini, iaitu organisasi kebombaan dan penyelamatan berprestasi tinggi, di mana sepanjang penubuhannya bahagian udara telah terlibat dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan gambut berskala besar di negeri Selangor, Pahang dan Sarawak. Operasi penyelamatan dan kemanusiaan banjir di seluruh negara pada tahun 2014, operasi penyelamatan gempa bumi di Gunung Kinabalu, Sabah pada tahun 2015, operasi penghantaran vaksin semasa pasca COVID-19 di kawasan pendalaman Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, misi mencari dan menyelamat bencana gempa bumi di Turki melalui penghantaran unit drone jabatan, operasi mencari dan penyelamat SAR bot karam melibatkan 14 mangsa di perairan Sungai Air Hitam, Kuala Langat, Kelang pada tahun 2014, operasi mencari dan menyelamat warga Australia dan Jepun di Gunung Mulu, Sarawak pada tahun 2016, yang mana telah mendapat pengiktirafan dari kedutaan kedua-dua negara tersebut, dan operasi mencari dan menyelamat SAR helikopter terhempas di Batang Lupa, Sarawak pada tahun 2016, dan juga operasi pemadaman kebakaran kapal kargo di Pelabuhan Kelang, Selangor pada tahun 2021. Ini adalah antara lakaran sejarah kejayaan besar unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia yang boleh dikongsikan, melibatkan operasi pemadaman dan penyelamatan sepanjang penubuhannya. Namun jika diperincikan secara keseluruhannya, ternyata penubuhan unit ini telah banyak memberi impak yang besar kepada kesejahteraan negara. Alhamdulillah, hari ini kita meraihkan ulang tahun Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara. Semoga bahagian udara akan terus melang sebagai sebuah entiti penting jabatan ke arah memperkasakan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan kepada masyarakat. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terutama, Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri KPKT, dan semua pihak yang hadir menjayakan hari yang sungguh bersejarah ini. Saya akhiri ucapan pada pagi ini dengan dua rangkap pantun. Gemilau intan bertatah suasa,
Suasa ditatang dulang tembaga, berkhidmat berbakti tidak kira masa, di langit nan tinggi kita bersiaga. Megah berjuang semboyan bergema, teguh berpasak semangat membara. Jubli perak diraikan bersama, sejarah terlakar 25 tahun di udara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih. Tuan Yang Terutama Tun dan hadirin yang dihormati, berikutnya merupakan ucapan oleh Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Tuan Haji Akmumal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Pembuka kalam, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak di atas kesudian untuk meluangkan masa walaupun dalam keterbatasan waktu untuk bersama-sama kita dalam majlis ini dan seterusnya menyempurnakan Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun adalah satu penghargaan yang cukup bermakna kepada seluruh warga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, khususnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sekaligus menyuntik semangat kepada kami semua untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan kepada Dev dan Jemputan serta para hadirin yang berada di Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam pada hari ini. Yang berbahagia, Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Wira M. Nur Azman bin Taib, Ketua Setiausaha KPKT, Yang Berhormat Datuk Haji Rosli bin Isa, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Amat Setia Datuk Seri Abdul Wahab bin Haji Mat Yassin, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ahli-ahli yang berhormat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha KPKT, Yang Amat Setia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Datuk Nazili bin Haji Mahmud, Pengarah Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan, Persekutuan dan Negeri, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Saya berasa amat gembira dan bersyukur kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama warga Wira Merah, khususnya pegawai dan anggota bahagian udara dan Pangkalan Udara Wilayah Utara bagi menjayakan majlis yang cukup bermakna, iaitu perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Terima kasih Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atas jemputan yang mana saya lihat kehadiran warga daripada masyarakat tempatan pun sangat begitu meyakinkan kita semua pada hari ini. Kita bagi jemputan kepada semua yang turut bersama pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, Kerajaan Perpaduan meletakkan pembangunan infrastruktur berorientasikan kepada kesejahteraan rakyat sebagai keperluan utama. Oleh sebab itu, KPKT melalui jabatan ataupun melalui Yang Berhormat Menteri telah menggariskan 7 bidang fokus utama yang perlu diberi perhatian serius oleh semua jabatan dan warga KPKT. Salah satu fokus tersebut adalah manifestasi komitmen yang jitu dan berterusan KPKT untuk memperkasakan kesiapsiagaan bidang kebombaan dan penyelamatan agar pasukan bomba dan penyelamat dapat memberi perkhidmatan secara cekap, profesional dan berkesan kepada rakyat. Bahagian udara merupakan salah satu nadi penggerak yang amat penting kepada pengoperasian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana kita melihat peri penting akan fungsi dan peranan bahagian ini bagi melaksanakan misi kebombaan dan penyelamatan yang lebih berkesan, iaitu pertama, pemadaman kebakaran, terutamanya melibatkan kebakaran hutan dan tinjauan udara iaitu air recce. Kedua, khidmat penyelamatan seperti helikopter emergency medical services, search and rescue dan disaster assistance. Ketiga, bantuan logistik udara bagi penghantaran logistik dan mobilisasi pemindahan mangsa. Dan keempat, khidmat khas seperti flypass dan pertunjukan udara. Dari awal perwujudannya sehingga ke hari ini, sudah tentu bahagian ini telah melalui pelbagai bentuk transformasi bagi meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan yang diberikan. Pelbagai kejayaan telah dicapai oleh bahagian udara seperti yang disebut oleh Ketua Pengarah sebentar tadi. Saya berasa amat bangga dengan pencapaian cemerlang yang telah diraih oleh bahagian udara sejak 25 tahun penubuhannya. Kita bagi tepukan kepada Ketua Pengarah dan seluruh pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Lebih manis lagi, sempena sambutan Jubli Perak bahagian udara yang penuh bersejarah hari ini, kita juga bakal menyaksikan salah satu daripada pangkalan udara JBPM, iaitu Pangkalan Udara Wilayah Utara, akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Tuan Yang Terutama Tun, Datuk Seri, Datuk-Datuk dan hadiri yang dihormati sekalian. Dalam menepani isu dan cabaran kita yang semakin kompleks dan pelbagai ataupun diversify, kejayaan sesebuah organisasi tidak akan dapat dicapai dengan mudah sekiranya nilai bersama atau shared values tidak dihayati oleh warganya. Justru itu, KPKT bersama-sama JBPM rancak menggembling tenaga dan usaha ke arah meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan melalui kolaborasi strategi multilateral dengan pelbagai agensi selaras dengan aspirasi kementerian dan jabatan. Pada April 2023, KPKT melalui bahagian udara JBPM dengan kerjasama penuh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA telah melakarkan sejarah apabila secara rasminya kita telah melancarkan helikopter Emergency Medical Air and Rescue Services atau EMAS yang pertama bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perkhidmatan EMAS dengan pesawat khas bagi bantuan perubatan dan penghantaran ke hospital adalah selari dengan peningkatan keperluan perkhidmatan kecemasan khususnya di kawasan-kawasan pedalaman perkampungan orang asli dan juga kawasan yang sukar diakses melalui jalan darat seperti di kawasan Gunung Ganang. Perkhidmatan secara
berpusat oleh JBPM ini bukan sahaja mampu memberi impak tinggi terhadap motor perkhidmatan, menambah kecekapan kita, malah juga telah dapat menjimatkan keuangan kerajaan sekurang-kurangnya 15 juta ringgit setahun. Selain itu, fungsi IMAS bahagian udara JBPM juga turut dikembangkan kepada skop penyelamatan dan pemindahan mangsa kemalangan jalan raya di semua jajaran lebuh raya Malaysia. Kerjasama strategi ini telah dipersetujui dan dicapai melalui pemeteraian nota persefahaman di antara JBPM dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia pada Mei 2023. Hal ini merupakan satu perkembangan yang cukup cemerlang bagi bahagian udara JBPM kerana inisiatif yang dilaksanakan secara usaha sama bersepadu ini bukan sahaja dapat meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan kecemasan, malah turut menjimatkan kos kerajaan. Bagi memastikan fungsi dan peranan penting yang dimainkan oleh bahagian udara dan pangkalan udara JBPM ni dapat ditingkatkan, KPKT sentiasa mengambil cakna akan pembangunan fasiliti dan prasarana yang berkaitan dengannya. Justru itu, suka saya maklumkan pada hari ini sejumlah peruntukan perbelanjaan pembangunan ataupun DE di bawah Rolling Plan keempat RP4 Rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2024 telah diluluskan, maksudnya masih dibahaskan di Parlimen tapi insya-Allah saya yakin tidak ada masalah untuk diluluskan, iaitu pertama, RM10 juta ringgit bagi projek sambungan pembinaan pejabat pangkalan udara Subang melibatkan bangunan pentadbiran, hangar, sektor logistik, bengkel kejuruteraan, heliport, stesen bahan api pesawat dan kemudahan-kemudahan lain. 1.2 juta ringgit bagi projek sambungan perolehan peralatan khas menyelamat helikopter melibatkan 10 unit payung terjun dan 1 set underslung tactical rescue platform, dan ketiga, 46.49 juta ringgit bagi projek fizikal penyelenggaraan helikopter dan aircraft refueler. Selain itu, pihak KPKT juga dalam usaha membuat permohonan bagi perolehan 4 unit helikopter baharu masing-masing, 2 unit bagi pelaksanaan penerbangan IMAS dan 2 unit untuk penggantian bagi kegunaan JBPM. Walau bagaimanapun, KPKT dan JBPM masih dalam proses melaksanakan kajian kos dan benefit analisis bagi cadangan tersebut selaras dengan ulasan yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi. Saya juga mengambil maklum bahawa buat masa ini JBPM mempunyai 3 pangkalan udara yang berpusat di Subang untuk wilayah tengah, Bertam di sini untuk wilayah utara dan Miri untuk wilayah Sarawak ataupun Borneo dengan keseluruhan 9 unit helikopter. JBPM turut merancang untuk memohon pembinaan beberapa lagi pangkalan udara baharu bagi zon selatan, zon timur dan Sabah. KPKT akan meneliti perkara ini dengan mengambil kira keperluan mengikut keutamaan dan keadaan kewangan semasa. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada JBPM di atas kejayaan Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 Jubli Perak Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Semoga bahagian udara dan JBPM akan terus cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab demi Pertiwi. Akhir kalam, saya mewakili Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang di atas komitmen dan kebersamaan yang ditunjukkan
Tuan Yang Terutama Tun bagi menyempurnakan majlis pada hari ini. Seperti mana Ketua Pengarah, seperti mana amalan YB Menteri, saya hari ini akhiri ucapan dengan 2 rangkap pantun. Terbang megah di angkasa raya, wira udara siap sentiaga, mengharung cabaran mara bahaya, ikhlas demi nusa dan bangsa. Langit nan biru awan berarak, membelah badai umpama helang, meraihkan usia Jubli Perak, menjulang jaya kekal cemerlang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, kini sampailah kepada kemuncak acara, iaitu lafaz perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Maha Datuk Seri Abdul Wahab bin Haji Mat Yassin, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk menjemput Tuan Yang Terutama Ketua Pusuruhjaya Bomba Kehormat Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang untuk menyempurnakan lafaz perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada hari ini 18 November 2023 Sabtu bersamaan 4 Jamadil Awal 1445 Hijrah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Seterusnya, majlis mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun ke ruangan kokpit khas bagi menyempurnakan acara gimik perasmian. Kini majlis mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun untuk menekan button siklik dengan kiraan 3, 2, 1.
pelengkap kepada gimik perasmian, majlis mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun untuk menandatangani plak perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam Pulau Pinang dan sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, pada hari yang bersejarah ini, bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan kerjasama Pos Malaysia, telah menerbitkan 200 unit stem khas Jubli Perak 25 tahun bahagian udara. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun untuk melancarkan stem khas Jubli Perak 25 tahun bahagian udara. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih Tuan Yang Terutama Tun dan Div-Div kehormat, dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Tuan Yang Terutama Tun serta hadirin yang dihormati, bersempena Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan bahagian udara, kami tampilkan pertunjukan khas udara. Terima kasih pengacara majlis, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin yang dihormati. Saya penolong penguasa bomba Muhammad Rizal bin Idrusi, merupakan komentator anda bagi segmen persembahan udara pada pagi ini. Sebelum pertunjukan dimulakan, suka diingatkan supaya hadirin mengikuti segala arahan keselamatan yang telah disediakan, kerana demonstrasi pada hari ini akan melibatkan kebakaran api yang marak, letupan, terjunan dan keluar masuk pesawat udara. Pada pagi ini, ruang udara Bertam akan digegarkan dengan 4 disiplin pertunjukan operasi udara yang utama, iaitu parajam, abseiling, waterbombing dan winching. Pertunjukan operasi udara bomba pada hari ini akan dipersembahkan oleh anak kapal AW139, MI-17, MI-171, pasukan khas udara bomba Paskup dan pasukan smoke jumper Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun, hadirin yang dihormati, kini tibalah masanya kita bersama-sama menyaksikan persembahan pertunjukan kebombaan melibatkan satu operasi pemadaman kebakaran di hutan Royal Belum Gerik Perak yang dilaksanakan oleh bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Marilah kita bersama-sama mengalihkan perhatian ke sebelah kiri bangunan. Di udara kini melintasi ruang udara, sebuah pesawat AW139 telah tiba di kawasan operasi bagi tugasan penghantaran buantan anggota tambahan. Pesawat ini akan melakukan aksi pantas penurunan 4 orang tambahan pasukan khas udara Paskup untuk membantu pasukan smoke jumpers yang telah tiba lebih awal di lokasi kebakaran.
Kita saksikan sekarang anggota pasukan khas udara Paskup sedang dan akan turun menggunakan tali khas menggunakan kaedah abseiling daripada bahagian kiri dan kanan pesawat pada ketinggian 200 kaki. Di samping itu juga kelihatan operasi pemadaman kebakaran masih giat dilaksanakan dengan teknik pemadaman iaitu dengan mengawal kemerebakan api secara terus direct attack dan dari arah left flank dan right flank. Untuk makluman hadirin sekalian, anak kapal pesawat AW139 buatan Itali ini terdiri daripada 3 orang kru dan boleh membuatkan penumpang seramai 12 orang atau 4 buah stretcher. Pesawat ini boleh mencapai kelajuan maksima 306 km per jam dan jangkauan jarak penerbangan maksima sehingga 892 km. Untuk makluman hadirin juga, selain pesawat AW139 ini, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia juga mempunyai 6 buah pesawat lain iaitu 1 buah dari jenis A109E, 1 buah dari jenis AW189 dan 4 buah pesawat buatan Rusia dari jenis Mi-70 dan Mi-17. Hadirin sekalian, kelihatan kini waterbombing yang dibuat oleh pesawat Mi-17. Fire bucket yang digunakan mampu membawa air sebanyak maksima 2,000 liter bersamaan 2,080 kilogram. Hadirin sekalian, semasa pemadaman ini dijalankan, pasukan khas udara bomber telah menjumpai seorang mangsa yang terperangkap. Dengan pantasnya pesawat AW139 terus diatur gerak bagi operasi search and rescue, seterusnya medevac. Hadirin akan dipersembahkan dengan satu lagi kaedah penyelamatan mangsa yang sering digunakan iaitu teknik yang dikenali sebagai stretcher winching. Pelaksanaan operasi stretcher winching ini akan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan khas yang dikenali sebagai hoist yang dipasangkan pada badan pesawat. Peralatan hoist ini mampu mengangkat beban mangsa sehingga 249 kg dan hoist tersebut mempunyai kepanjangan kabel sehingga 290 kaki. Operasi sangat menuntut kecekapan dan kemahiran tinggi juruterbang serta kuartermaster udara bagi memastikan keselamatan operasi pesawat dan mangsa yang cuba dipindahkan dapat dilakukan dengan selamat dan lancar. Selain daripada itu, juruterbang juga perlu mengambil kira beberapa faktor cuaca, kelajuan angin, ketinggian muka bumi dan limitasi helikopter itu sendiri.
Untuk makluman hadirin juga, pesawat Mi-70 buatan Rusia ini mempunyai 5 orang kru penerbangan terdiri dari 2 orang juru terbang, seorang jurutera penerbangan dan 2 orang kuartermaster udara. Pesawat ini merupakan pesawat pertama yang diterima oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia pada tahun 1998 dengan call sign enggang dan pekaka. Berkemampuan mencapai kelajuan 250 km per jam dan menjangkau jarak sehingga 888 km dan boleh memuatkan seramai 24 orang penumpang atau 12 buah stretcher. Pesawat ini digunakan dalam operasi-operasi besar, terutamanya operasi yang memerlukan mengangkat bebanan yang tinggi seperti operasi bantuan bencana banjir besar. Untuk makluman hadirin juga, sehingga kini terdapat 3 pangkalan udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia yang sedang beroperasi di seluruh Malaysia, iaitu Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam, Pangkalan Udara Wilayah Tengah Subang dan Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Miri. Sebenarnya nanti semua anggota pasukan khas udara bomber dan pasukan smoke jumper yang terlibat dalam pertunjukan demonstrasi udara pada pagi ini akan hadir di hadapan pentas bagi sesi mara menghadap. Sesi ini juga akan disertai oleh 3 buah pesawat udara yang akan melakukan helikopter salute, tanda penghormatan di atas perhatian yang diberikan. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang untuk menerima tabir hormat. Khususnya di ruang udara kini, helikopter salute oleh pesawat udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Tuan Yang Utama, tuan hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah tadi berakhirnya pertunjukan operasi udara sempena majlis perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan sambutan Jubli Perak bahagian udara pada hari ini. Sekian, terima kasih. Tuan Yang Terutama Tun dan hadirin yang dihormati, pembarisan masuk, kawalan kehormatan bomba.
Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan Tuan Yang Terutama Ketua Pusurujaya Bomba Kehormat Tun Dato' Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang meninggalkan majlis. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun untuk menerima hormat diraja. Tuan Yang Terutama Tun dan para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam Pulau Pinang dan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menemui noktah akhirnya. Mewakili pihak penganjur, majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis pada hari yang penuh nostalgia ini. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Mastia Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjemput dan mengiringi Tuan Yang Terutama Tun dan Div-Div Kehormat ke pameran bahagian udara, sesi bergambar, acara penanaman pokok, perasmian galeri bahagian udara dan diakhiri dengan jamuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.